Assalamualaikum, selamat datang ke teratak kami di Plaza Shah Alam ni. Ya Allah, kita tunggu kepulangan anak-anak dan cucu kita yang akan balik ke kampung. Saya dah 3 tahun anak tak balik kampung. Ya ke? Tapi awak jangan menangis sebab bajunya dia sebab kerinduan anaknya. Inilah baju anak saya yang anak saya pakai 3 tahun lepas punya raya ni. Hari ini Haziq dan juga Dayah berada di Plaza Shah Alam bersempena dengan jualan amal Pre-Love pengacara MSI. Ya, betul. Banyak sebenarnya pakaian-pakaian dan juga kasut, aksesori-aksesori yang dijual kat sini. Ya, dan untuk pengetahuan semualah, saya pegang sekejap. Nak tunjuk sedikit kepada semua penonton MSI lah. Yang saya pakai ni, saya tak tahulah Fitri Yahya punya ke, Sofia punya ke. Tapi vest ni hanya bernilai RM10 sahaja. Dan begitu bergaya sekali. Dan dia beli terus. Betul. Saya kata macam, ni kena angkat terus. Dan sebenarnya dah ada pun orang yang datang. Ada Pre-Love ke ni? Ramai. Saya bagi tahu ini adalah Pre-Love yang luar biasa. Sebab semuanya milik pengacara Malaysia hari ini. Dan kami tidak ambil walaupun 1 sen. Kerana ia semua ke amal jariah. Kita akan sumbang kepada mereka yang memerlukan. Dan sekarang ini, apa yang berada di tangan Haziq dan juga Dayah? Haziq cerita dulu. Ni ada cerita special baju-baju ni. Ini baju Haziq sendiri. Baju ni adalah masa Haziq buat first TV show masa raya. Kan dia ada sampaikan salam apa semua. Nama show Haziq adalah Kita Punya Raya. Masa tu Haziq host dengan Farah Fauzana. So baju ni dibeli waktu show. Waktu show Haziq terus tukar baju ni. Sekali je pernah pakai. Size L. Sebenarnya masa tu Haziq size M. Baik, faham. Masa tu ada benda ni je. Ada size L ni je Haziq belilah waktu tu. Ini berapa ratus lebih ni masa tu. Ni hari ni jual berapa ni? Hari ni tak tahu jual berapa. Dia orang yang letak harga. Saya letaklah RM50. RM50. Letak RM50 untuk raya. Siapa yang nak cari baju-baju merun, baju merah macam ni, set boleh beli RM50 ni kita letak. Saya pula nak berniaga. Kepada semua rakyat-rakyat dan juga warga Shah Alam. Baju saya ni, ini kebaya ya. Memang kain yang sangat cantik nampak tu. Ini sejarahnya adalah, ini adalah milik kakak saya. Dia pakai waktu convocation. Turun kepada saya masih ingat sampai sekarang. Saya pakai ni masuk pertandingan sayembara puisi wakil sekolah. Nampak waktu tu? Wakil sekolah. Dah muat balik. Alhamdulillah. Dah dapat figure sekolah balik. Betul. Alhamdulillah. Tapi mungkin sedikit sesak di dada. Tapi masih dalam keadaan yang sangat cantik. Betul. Dan kain kualiti. Dan saya nak bagi tahu, ini memang kalau anda nak pakai hari raya, memang terbaik lah. Bukan digital. Ada banyak lagi sebenarnya baju-baju yang kita nak jual. Dan kejap lagi Haziq dan Dayah akan ceritakan apa simbolik je baju-baju tu untuk kami berdua. Dan kenapa kita jual baju tu. Dia ada sebab. Dan bukan sebab yang biasa-biasa juga. Dan saya pasti macam, alah, tunjuklah lagi jual apa, baju apa. Kita bawa. Haziq sini Haziq. Bayangkan baju-baju Melayu ni kan. Betul lah Dayah, memang letak RM50 lah harga dia. Kita letak sini. Memang baju. Bayangkan baju raya baju raya yang kita cari tahun ni, tak tahu nak pilih warna apa. Tema apa warna ni? Macam-macam tema ada. Ini mesti Fitri Yahya punya. Kalau tak design dia tahu. Kenapa semua Fitri Yahya punya? Saya tunjuk Hanif Biswan. Ya, seorang ya. Dia punya. Awak nampak macam sukan-sukan semua. Awak boleh nampak personality kami berbeza. Ni Afad punya. Itu kau Afad memang kemeriahan seperti festival. Kita bawakan untuk wanita punya pula. Belah sana. Nak tunjuk banyak. Memang banyak benda-benda pakai-pakai yang tak tunjuk. Tapi Dayah dah excited sebab dia nak beli. So, kita kembali ke studio bersama dengan Anim Zati Rizki. Sebab sekarang ni Haziq dengan Dayah nak pergi beli barang-barang dulu. Jom. Plaza Shah Alam boleh datang sebelum saya habiskan semua. Pukul 10 start. Macam mana ni kita yang jual, kita yang beli. Itulah kemeriahan di Plaza Shah Alam yang bermula pada hari ini. InsyaAllah pagi ni kalau anda datang, dapatlah kita bersama-sama memeriahkan lagi. Sebab nanti kita akan bawakan kepada anda kemeriahan pada jam 10, 20 macam tu. Tengok bila mall ataupun pusat beli belah Plaza Shah Alam dah buka nanti, mungkin ramai yang akan menyantuni di kawasan perkarangan lobi itulah. Pergi saja ke situ, macam-macam barangan ada. Itu cerita tentang pre-love item ataupun jualan yang akan dilakukan secara 100%-nya akan diberikan kepada mereka yang memerlukan. Inisiatif kami di MHI juga. Dan hari ini bersama dengan saya Anim Zati di studio, keseorangan lah di sini sebab 2 kawan saya tu dah berada di sana. Jadi hari ini kita akan kongsikan bersama dengan anda untuk pembukaan awal di MHI ini. Macam mana agaknya cuaca. Raya Fest dah macam-macam. Jumaat, Sabtu, Ahad. Ada yang berpuluh-puluh jam tanpa henti. Ada yang bazar-bazar dibuka. Semuanya hari ini kira last kopek lah untuk kita shopping raya untuk hari Minggu.
Terengganu. Jadi anda mesti nak tahu cuaca macam mana kan. Jadi kita kongsikan, boleh sebenarnya anda juga sama-sama saksikan di Met Malaysia. Beberapa kawasan yang dilaporkan agak cerah sehingga jam 10.40 pagi. Namun begitu kita dapat tahu juga beberapa suhu kawasan seperti di Kuala Lumpur pagi ini dah 30 darjah Celsius dan boleh mencapai sehingga 35. Maknanya agak panas ya, walaupun kita nampak cuaca cerah. Masing-masing kan dalam bulan puasa juga. Jadi kita harapkan agar jaga diri baik-baik, kesihatan diutamakan. Sambil-sambil anda bershopping raya tu, tengok-tengok juga keadaan cuaca di kawasan-kawasan yang mungkin anda boleh perincikan. Di sini Air Keroh nampak cerah, Kuala Terengganu nampak cerah, Kanga juga nampak baik sehingga jam 10.40 pagi. Petang kita tak bawakan, anda boleh saksikan juga tiada amaran ribut petir, tiada amaran hujan berterusan. Di bahagian bawah tu, ini dia, tiada amaran ribut taufan, insya-Allah. Kita harapkan yang terbaik untuk cuaca hari ini. Dan kepada anda semua, teruskan bersama dengan kami kerana pelbagai perkongsian menarik di MHI. Kita juga nak bawakan dua beradik ni. Kalau kita dengar nama Syiha Zikir, tak asing lagi dalam kalangan anda semua. Anda tahu memang Syiha sememangnya boleh nyanyi, tapi kita tak tahu rupanya ada kakaknya yang juga akan menyanyi bersama dengan single yang terbaru iaitu lagu Raya. Jadi kita nak menjemput juga dua beradik ni bersama-sama dengan kami di studio. Silakan Syiha Zikir dan juga Ida Zikir. Jomlah kita jemputlah raya rumah kita. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ya, silakan. Allah, cantik. Toki nasi ayam ni. Okey, jemput juga. Okey, ini dia Syiha dan juga Ida. Yang kita bawakan di MHI pastinya bawa bukannya tak ada hajat ya. Bawa berhajat. Betul. Macam mana okey puasa setakat ni macam mana? So far so good, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kakak ni kakak yang nombor berapa? Memang saya ada kakak seorang je. Oh, seorang je. 3 beradik, abang, kakak dan saya pada awak bawah yang tu. last sekali. Okey, jadi ceritanya satu keluarga memang boleh nyanyi. Ya. Maknanya abang boleh nyanyi, kakak boleh nyanyi. Abang dia more kepada gitar. Arwah abah Syiha memang menyanyi. Okey, jadi belum pernah ketengahkan ataupun pernah ketengahkan kakak dalam bidang nyanyian Syiha sendiri? Okey, kakak mungkin boleh story sikit. Kak Ida ke? Kita panggil Kak Ida ke? Kak Ida. Okey, actually saya pernah melahirkan album dulu. Okey. Masa awal 2000 dulu. Pernah lahirkan album sebenarnya. Tapi time tu biasalah 98-99 time kegawatan ekonomi. So, Yelah, kita tak betul lah boleh tu. nak langkah lebih jauh lagi. So sekarang ni Masa saya genre banyak. apa? Masa tu pop rock. Oh. Pop rock. Betul. Sebenarnya maknanya jiwa Syiha dengan jiwa kakak ada beza sikitlah dari segi pemilihan lagu, genre dan sebagainya. Lebih kurang sebenarnya kita orang dua adik ni. Betul-betul. Sebab sebenarnya pada kecil je memang banyak belajar pada arwah abah juga kakak lah sebenarnya. So lepas kakak tahun 2000 tu dia banyak buat belakang tabir, menyanyi untuk OST, drama semua. Inilah dia. So untuk lagu Jom Balik Raya ni, that's why macam daripada saya nak ajak orang lain yang mengisahkan tentang family, kenapa saya tak bawa kakak saya sendiri? Betul lah tu kan. Kenapa tak bawa keluarga sendiri? Ni okey, dalam video klip ni nampak Syiha dan juga ada yang keluarga lain, tapi itu semua adalah cameo ke ataupun ada ahli keluarga juga yang ditampilkan dalam muzik video ni? Okey, muzik video Jom Balik Raya ni kalau saya tengok saya akan tersenyum lah kan, sebab rasa happy sangat sebab first time saya buat muzik video ada mak saya dan juga kakak saya sendiri. Kan? So rasa macam bila tengok tu kan macam ya Allah seronoknya. Satu kenangan yang yelah kan diabadikan. Maknanya dalam sepanjang karier ada masukkan keluarga lagu raya pula tu. Betul. Okey, Jom Balik Raya ni. Apa perbezaan lagu raya Jom Balik Raya ni dengan lagu-lagu raya yang lain? Maknanya mungkin ada penceritaan di sebaliknya. Gitu. Sister. Okey, lagu ni sebenarnya saya nak mengisahkan tentang seorang yang selalu balik kampung tu waktu raya je. Patutnya tak boleh macam gitu. Kita kena lebih prihatin. Kan? Nampak? Bila tersebut tentang awal prihatin. Muharram balik, Nuzul Quran balik. Kau boleh hari-hari balik kampung. Macam mana tu? Macam mana tu? So bila tersebut pasal prihatin, sebab itulah Syiha rasa bersyukur sangat sebab untuk Jom Balik Raya ni Syiha berkolaborasi bersama dengan Prihatin, Yayasan Prihatin Nasional, di mana kita nak terapkan walau macam mana pun media yang Syiha buat, contohnya menyaga ke, menyanyi ke, Syiha nak terapkan elemen prihatin tu. Sama juga dengan muzik video ni kan? Ya, betul. So that's why Syiha kononnya macam seorang yang jarang balik kampung, sampai je kampung kena marah dengan akak. Gitu. Tapi itu realitinya memang macam itulah. Gitu. Lebih kurang sebab dia kerja back to back. Ya. Tapi Job pula banyak macam tu. macam tu. Niaga lagi sekarang ni. Kan nasi ayam lagi. Okey, kita dapat dengar lagu juga Hamparan Hempedu.
lagu tu kita nak throwback sikit lagu ni. Jom, ada ke yang kita nak dengarkan ataupun nak dengarkan secara langsung? Ya, kita dah tahu dah dekat mana. Kalau ada teh ya awak shoot. Wah, ada. Surprise ni, surprise. Dengar sikit lagunya. Tak berubah lah muka. Oh, ya ke tak berubah lucu sikit lah. Wah. Boleh ke nyanyi live sambil tu? Itu dia. Surprise ni, Itu kita dapat sumber daripada YouTube lah. Macam biasa kan memang dah ada dulu sumber-sumber yang boleh kita kenang kembali zaman-zaman masa tu. Ya, betul. Tapi kita punya penerbit 3 kali dah diminta nak dengarkan suara secara langsung. Yes. Yang ni special sebab Yang suara special. pagi pula tu. Betul. Pagi 5 Syam tak boleh minum lah tu. Mereka tak boleh minum pula tu. Bolehlah telan-telan Elio yang ada tu. Okay, go. Jom go. Tiba. Yes. Okay. Menyusuri jejak kenangan lalu, menatap coretan panas sembilu. Tung tung ta. Tung. Tebing curam menikam, pasir hitam membahang, menyaksikan raya semalam. Kan rupanya ni lagu Ida kan. Kita bila dengar tak tahu siapa penyanyi dia sebab bila zaman tu zaman dah berlalu kan. Masa tu memang zaman rock kot. Ya, zaman masa yang tu, akan genre menjadi pilihan lah. Masa zaman betul. 90-an. Masa tu keras sikit, dia tak ada macam sekarang ni. Banyak pada ballad, santai. Saya tak ada santai kan? dulu. Lagu yang senang nak hafal. Dulu lagu lirik dia memang bagi punya. Macam. Kan? Okey, mungkin ini adalah comeback ke lepas dah ada kolaborasi bersama dengan Kolaborasi. She. Okey, lepas dah collaborate dengan She ni. Jadi macam mana? Adakah comeback lepas ni dalam dunia nyanyian akan ada lagi keluaran terbaru dan terbaru? Ini pun sebenarnya salah satu pembakar semangat juga sebenarnya. Betul. Sebelum ni pun memang ada plan juga. Tapi yelah sibuk. Yelah dah ada anak semua. Yelah, komitmen lain tu dah ada. Lain, kan, tak macam nak dulu. pula bersaing dengan adik awak susah. Bersaing pula makin dengan dia. Kita kena sama-sama naik. InsyaAllah. Okey, raya macam mana? Macam member sebelah ni dah ada pilih lah balik raya kampung mana? Belum lagi. Gitu. Belum lagi. Sebab Syah, semua family dah ada dekat KL. So mungkin first day tu dekat KL dulu. And then second day Syah akan balik ke Pulau Pinang untuk lawat ziarah arwah abah. Okey. Lepas tu nak ziarah semualah kan. Makcik, pakcik semua. So mostly dekat Kedah, dekat Penang. So cek balik sana lah nanti ni. Tapi first raya dekat Kuala Lumpur dekat dulu. KL. 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 Tapi kedai nasi ayam tutup lah pagi raya. Tutup sekejap. Janganlah buka raya. Tiba-tiba paksa pula. Tapi tak apa, kena tutup. Nanti kan banyak pula datang, duit raya habis pula. Dah kena standby extra pula kan? Tak ada. Okay, tapi macam mana perniagaan selepas opening yang baru-baru ni kan dapat disaksikan juga kan? Tahu-tahu selalu tengok video masak. Katanya ini resepi mak juga nasi ayam ni. Okey, ya. Okey, dia ada dekat nasi ayam tu ada mak punya resipi pun ada. Tapi untuk Hainan tu memang Syah minta daripada kawan-kawan Syah yang Chinese lah. Sebab mostly Hainan kan from Chinese Muslim semua tu kan. So Alhamdulillah Syah rasa bersyukur sangatlah sebab ramai kawan-kawan artis yang tak bagi tahu pun tiba-tiba datang. Memang diorang betul-betul truly support lah untuk bisnes Syah. So Alhamdulillah. So Syah punya harapan untuk Syah berniaga ke apa ke sama juga dengan lagu Jom Balik Raya ni sebenarnya. Harapan dia sangat besar. Syah punya aim tu mudah-mudahan lagu ni one day akan jadi nostalgia macam mana lagu-lagu sebelum ni kan. Betul. Dia akan evergreen. Ya, nampak tu. Nampak. Ini apa ni? Ini apa? Izu Islam dan juga fan datang berbuka puasa itu berapa orang. Izu bagi tahu tak sebelum nak datang tu? Macam Izu dia bagi tahu tapi dia tak adalah bagi tahu macam surprise lah datang. Macam ni antara Izu Islam juga
fans. City Zoners juga datang. Allah. So nanti diorang akan datang lagi nak book untuk 80 orang, 100 orang. So macam Allah seronoknya. Yayasan Prihatin pun datang. So macam sekarang ni apa lagi dia punya killer menu dekat sana selain daripada nasi ayam Hainan? Wih, banyak. Kita kat sana sebab ramai orang fikir ada nasi ayam je ke? Tak. Sebab ada side dish lebih kurang ada 20 side dish lain. So macam tak makan ayam boleh makan udang, ada sotong, kamhyong, and then ada chicken buttermilk, macam pilihan ada menu mi kari, bion tom yum, semua ada sebenarnya. Semua ada kat sana. Boleh datang. Sekali lagi yang tak tahu kat mana. Yang tak tahu dekat mana. Ala-ala Jom Balik Raya tu kan. Okey, selain daripada Jom Balik Raya, featuring saya dan juga kakak saya, jangan lupa malam ni pun nanti saya akan beriftar. Baiklah, aku sama beriftar lah. Iftar di restoran Syah sendiri, Syah Zikir Nasi Ayam yang terletak di Kampung Baru, di Wisma Infinitum. Betul-betul dekat berdepan dengan Kelab Sultan Sulaiman. Jadi boleh datang kat sana jumpa Syah malam ni, insya-Allah. Okey, mana tahu dapat perform Jom Balik Raya. Gitu. So, di sana kali lah. Macam mana? Itu Jom Balik Kampung nanti jadinya. Okey, Jom Balik Raya adalah hasil siapa? Adakah Syiha juga terlibat sama untuk penghasilan lagu ini sendiri? Okey, sebenarnya waktu Syah nak lagu raya ni kan, Syah call AJ Amai, komposer lagu ni. Syah telefon dia, cakap AJ, boleh tak buat satu lagu raya tapi lagu dia Syah nak tak joget. Syah tak nak langsung bunyi muzik yang moden. Syah nak bunyi muzik lama dulu. And then makin hujung tu I nak you buat yang makin laju. I nak vibe yang happening sampai ke hujung. Boleh tak? Boleh tanya macam tu. Sebab Syah tak nak macam sekarang lah. Lepas tu tunggu dia bagi demo. Syah macam yes, dapat macam ni yang Syah nak. Tahu. So that's why bila sesuai dengan karakter Syiha kan. Dia pula pacing macam tu je kan. Dia macam tak boleh duduk diam. Kalau lagu dia ayu-ayu macam tu macam tak ada. Sampai orang minta suruh bendung dia. Berdua balik Kak Ida. Okey. Ucapan daripada kalian berdua, dua beradik, family dan juga macam mana mungkin kolaborasi untuk Jom Balik Raya ni kepada peminat-peminat, harapannya silakan. Ida dulu kot. Kalau boleh. Okey, ucapan Okey, saya ucapkan selamat Hari Raya. Terima kasih kepada semua yang support video klip lagu ni. Saya sangat-sangat berbesar hati dan teruskan support. Okey, maaf zahir batin kepada semua yang menali. Okey, kepada semua saudara mara dan sahabat handai. InsyaAllah. Syah pula. Okey, Syah pun kita pun nak raya dah tak lama lagi dah. So Syah nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada anda semua. Dan please kalau korang nak rasa kemerahan. Saya pantang cakap salah. Kemeriahan raya. Jangan lupa untuk menonton Jom Balik Raya di YouTube Syiha Zikir Empire. Dan beriftar tu jangan lupa jumpa jumpa datanglah esok ramai-ramai. Paling penting nak balik kampung tu, rancang perjalanan dia orang. Ya, betul. Dia orang ke anda. Okey, rancang perjalanan insya-Allah. Syiha ni kalau dia datang studio kita habislah. Takut dia tak nyanyi nanti. Kita nak dengar dia nyanyi sebenarnya. Aku kata Ani nak nyanyi. Awak duduk sini. Awak jadi host Emisha, kita boleh nyanyi. Takut ke single awak jadi apa nanti kita nyanyi. Kita bincang baliklah. Okey, persilakan Syiha Zikir dan juga Ida Zikir untuk nyanyikan lagu Jom Balik Raya. Terima kasih. Alright. Okey. Sebulan kita berpuasa, kini tiba nak sambut raya. Tak sabar rasanya nak pulang ke desa orang dunia. Jumpa keluarga, naik kereta bawa baju raya dari KL nak ke desa. Tak sabar rasanya esok hari raya, oh gembira tak terkata. Rindunya rasa hati ini menyenangkan.
hari suka-suka, riangnya di hari lebaran. Rindunya rasa hati ini mengenangkan wajah ayah bonda. Dah lama tak beraya dengan keluarga, asyik kerja, busy saja. Hari raya kita balik raya, hari raya sambut sama-sama bersalaman, bermaafan, lupakan sengketa di antara kita. Hari raya kita balik raya, hari raya sambut sama-sama bersalaman, bermaafan, lupakan sengketa di antara kita. Hari raya kita balik raya, lupakan sengketa di antara kita. Masih lagi bersama dengan kami di Malaysia hari ini. InsyaAllah kita akan bawakan perkongsian seperti mana yang kita dah janjikan tadi. Satu lagi lemparan untuk anda mungkin kepada anda yang nak menyalurkan apa sahaja infak. Inilah masanya kalau sebelum bulan Ramadan, waktu-waktu yang terbaik adalah mungkin hari Jumaat yang selalu kita bawakan. Tapi sepanjang bulan Ramadan ni istimewanya untuk anda. Sepanjang bulan Ramadan tu adalah satu waktu yang terbaik dan dilipat gandakan apa yang anda lakukan insyaAllah. Jadi infak di musim ini, kali ini kita nak kongsikan kepada anda tentang dana pengurusan dan juga penambahbaikan Masjid Nur Muhammad, Kompleks Islam Darul Faizin, KIDAF. Kita akan bawakan perkembangan terkini dan orang yang individu yang paling sesuai untuk bercerita adalah pengasasnya sendirilah. Kita bawakan di sini Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi selaku pengasas Kompleks Islam Darul Faizin KIDAF. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ini dah start tadi intro kita macam ustazah dah. Oh ya ke? Masya-Allah. Amin. Okey Ustaz. Selalu memang tak asing lagi Ustaz dengan kami kan, membawakan selaku seorang individu yang menggerakkan usaha ini. Kali ini memang projek inilah projek yang diasaskan sendiri. Perbezaannya betul. Mungkin kita nak tahu kali ini bagaimana inisiatif yang digerakkan untuk Masjid Nur Muhammad Kompleks Islam Darul Faizin. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'alah. Terima kasih Anim. Terima kasih semua tuan-tuan yang mengikuti siaran langsung kita pada pagi ini. InsyaAllah 12 tahun dah kita berada dalam masyarakat. Kita menyediakan pengajian percuma daripada seusia 7 tahun sampailah warga emas. Daripada satu cawangan, kemudian sekarang ini dah ada beberapa cawangan kita di semenanjung Malaysia ni. Bahkan di luar negara juga kita ada. Kita membiayai juga pelajar-pelajar kita di luar negara yang belajar, yang menyambung pengajian mereka di luar negara, di Yaman khususnya tuan-tuan sekalian. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan subhanallah dalam bergeraknya kita ni tuan-tuan sekalian menyebarkan ilmu dalam masyarakat, maka permintaan itu makin bertambah. Tuan-tuan, kita hari ini berada salah satu hari dalam bulan Ramadan. Malam ni malam 25 dan berkemungkinan ada potensi besar malam ini Lailatul Qadar. Mudah-mudahan insya-Allah. Bahkan kalau bukan Lailatul Qadar pun Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 10 akhir Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyakkan ibadat dia. Dan di antara perkara yang diperbanyakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitulah bersedekah. Tuan-tuan, yang nak kita bangunkan ini ialah madrasah. Pelajar-pelajar makin bertambah daripada masa ke semasa. Permintaan untuk masuk ke madrasah kita makin bertambah. Bahkan warga emas sendiri sudah queue nak masuk, tak boleh. Dah ada 50 lebih warga emas yang duduk di tempat kita yang kita menyediakan pengajian percuma kepada mereka semua. Subhanallah. Lalu kita terpaksa untuk buat beberapa pemindaan dan beberapa projek lah yang kita terpaksa untuk buat. Yang pertama ialah kita terpaksa untuk renovate masjid kita itu untuk kita menyediakan ruang-ruang kelas tambahan. Saudara Muhammad, masjid kita sudah ada dalam masjid kita tuan-tuan, bukan masjid macam masjid biasalah. Sebab masjid kita ni, dalam masjid itu juga ada kelas-kelas yang kita sediakan. Ada kelas pratahfiz, dekat situ ada 3 kelas.
Kelas tahfiz ada 2 kelas. Kelas untuk warga emas dan keluarga dan untuk masyarakat belajar ada satu ruang yang sangat luas. Dan sekarang ini disebabkan penambahan pelajar, kita expect pelajar nak masuk lagi, maka kita kena buat renovation untuk kita sediakan kawasan pengajian yang lebih selesa untuk penambahan pelajar tersebut. Dan bukan sekadar itu, disebabkan masa yang berlalu ada kerja-kerja repair, kerja-kerja perbaikan yang perlu kita lakukan, kebocorannya, catnya dah menggulupas apa sebagainya yang kita perlu untuk Salih Muhammad repair, maka kita perlukan kepada yang demikian. Itulah basically pada pengenalan apa yang nak kita sampaikan pada hari ini. Itu dia secara keseluruhannya bagaimana anda nak mengetahui kan dari sudut pembangunan untuk inisiatif ini, dan mungkin ada juga yang nak tahu tentang kebaikan berinfak ni. Alang-alang kita dah sentuh tentang bagaimana mereka boleh menyalurkan di kaca TV sedang tertera nombor akaun. Sambil-sambil anda mungkin melakukan infak itu, anda mungkin nak tahu kebaikan berinfak melalui jalan ini, Ustaz. Subhanallah tuan-tuan, yang nak kita bangunkan ini bukan sekadar masjid biasa ataupun sekolah biasa, tetapi subhanallah setiap daripada anak-anak kita yang belajar itu, kita ada harapan kita supaya satu hari nanti mereka menyampaikan ilmu kepada masyarakat, mereka berguna kepada masyarakat, yang kita nak tumpang pahala-pahala mereka. Warga emas yang duduk itu menghabiskan usia-usia tua mereka dengan ilmu-ilmu dan amalan yang nak mereka buat, dan kita yang menyediakan tempat untuk mereka duduk, tempat untuk mereka makan, menuntut ilmu dan beramal. Subhanallah, sudah pasti ada kebaikan yang akan kita perolehi. Bahkan tuan-tuan sekalian, yang kita harapkan juga masjid yang kita bangunkan ini masjid kita ni bukan guna waktu solat sahaja, bahkan subhanallah hampir setiap waktu dimanfaatkan. Ada waktu 3-4 jam je break sebab tengah malam baru nak tutup, kemudian buka balik dah pukul 4 pagi untuk kelas dah bermula. Inilah subhanallah dimanfaatkan hampir sepanjang waktu masjid kita tu. Maka pahalanya akan sampai kepada tuan-tuan almost immediate sebab masjid kita dah ready. Cuma kita nak buat sikit perubahan dan penambahan sahaja lagi, insya-Allah. Dan kos keseluruhan semua tuan-tuan mencecah 5 juta ringgit, ya Allah. Banyak. Sekarang kan semua mahal. Tapi insya-Allah tuan-tuan kita, saya yakin dengan kita contribution seorang sikit, kita akan sama-sama dapat. Dan tuan-tuan berikan sumbangan, ada nombor telefon tertera, tuan-tuan hubungi, kita akan hadiahkan kepada tuan-tuan buku-buku yang kita susun sebagai cendera hati, sebagai tanda ingatan atas sumbangan yang tuan-tuan berikan, insya-Allah. Insya-Allah, mudah-mudahan. Okey, beberapa saat yang terakhir ni mungkin sekali lagi Ustaz nak kongsikan yang paling mudah untuk mereka menyalurkan infak itu. Adakah QR code, nombor akaun bank, bagaimana? Tuan-tuan, nombor telefon, nombor akaun ada, QR code ada, tuan-tuan bagilah. Yang paling penting kita nak manfaatkan Ramadan yang berbaki ni. Maksimum tuan-tuan, maksimum kan. Kenalah, tahu-tahulah malam ni Al-Qadar, masya-Allah, gandaan pahala yang berganda-ganda yang tuan-tuan akan peroleh, tuan-tuan. Dan tolong jangan lepaskan peluang yang sangat istimewa ni, sebab tak tahu tahun-tahun depan kita sampai ataupun tidak lagi. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita sampai ke Ramadan yang akan datang, insya-Allah. Insya-Allah, mengalirnya segala ilmu yang akan digunakan oleh anak-anak di masjid ataupun warga emas di masjid itu mengalir juga pahala kita, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan pada Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi, pengasas Kompleks Islam Darul Faizin KIDAF. Anda boleh saksikan siaran ulangan kami di Facebook MHI TV3 kalau mungkin terlepas nombornya, mungkin terlepas informasinya. Okey, jangan risau. Kita akan kembali selepas ini dengan pelbagai perkongsian hanya di Malaysia hari ini. Rehat seketika, jangan ke mana-mana. Penonton-penonton Malaysia hari ini, kalau anda lihatkan bagaimana inisiatif dan juga usaha pihak yang mengambil tanggungjawab untuk memperjuangkan hak-hak anak-anak kita dan untuk memanjangkan lagi agama Islam dengan menyediakan tempat yang paling sesuai, anda akan rasa kagum dengan usaha mereka. Jadi sama-sama untuk kita mengetahui peluang untuk anda pula, sama-sama contribute, sama-sama memberikan sedikit sebanyak yang boleh untuk kita membantu kepada pembinaan Mahat Tahfiz Imaniah Zahidiyah, iaitu Matis, Cawangan Bukit Lancong, Shah Alam. Jadi untuk berkongsi tentang ini, kita menjemput Ustaz Adam Syahidan, pengerusi Mahat Tahfiz Imaniah Zahidiyah yang bersama dengan kami dari Perlis ni tau. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih bersama dengan kami jauh dengan perjalanannya hanyalah untuk berkongsi bagaimana dengan inisiatif yang dalam pembinaan ini. Kita nak bercerita tentang perkembangan terkini Mahat Tahfiz Imaniah Zahidiyah Matis ini. Mungkin Ustaz nak kongsikan terlebih dahulu, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Terima kasih kepada hos saya pada hari ini, saudari Anim, betul ya? Ya, betul Ustaz.
Semoga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, untuk perkembangan Mat Tahfiz Imaniah Zahidiyah, alhamdulillah sekarang ini kita sudah memulakan baik pulih, iaitu di sekitar asrama, bilik guru dan juga di seluruh kawasan ada 2 blok di situ. Kita sudah memulakan baik pulih dalam setiap sudut. Yakni Allahumma salli ala Muhammad, kalau kita lihat di kawasan gambar-gambar ini, pada asalnya memang keadaannya yang infrastrukturnya tidak baik, uzur dan sebagainya, tapi alhamdulillah kita sudah mulakan. Kepada tuan-tuan dan puan-puan yang duduk berdekatan di Bukit Lancung, Shah Alam, Subang, Putra Haid, boleh datang lihat sendiri keadaan Mat Tahfiz Imaniah Zahidiyah sekarang, yang di mana kita sudah memulakan proses membaik pulih dan kita sudah habis dalam 200,000 lah. So sekarang ni kita memerlukan dana sebanyak RM300,000 dengan kadar segera untuk melengkapkan kesemuanya di kawasan 2 blok tersebut, bagi memudahkan pelajar-pelajar yang bakal masuk pada 15 Syawal nanti. Hajatnya kita akan buka Mat Tahfiz ini adalah untuk pelajar hafizah. Okey. Yang alhamdulillah kita sudah ada pelajarnya hampir dalam 25 orang dan juga ada ustazahnya ada 3 orang macam tu, dan juga insya-Allah 15 Syawal nanti kita akan mulakan operasi. Baik. Okey, melihat kepada dana segera yang diperlukan hampir 300,000 ini, bagaimana dengan keadaan sekarang ni yang nak digambarkan kesannya dengan keadaan yang tidak ada penambahbaikan, tidak selesa dan sebagainya, kepada mengapa menyebabkan murid-murid tahfiz itu tidak boleh lagi belajar pada ketika ini? Ada yang bocor ke, ada yang keadaan yang tidak selesa untuk kelas dan sebagainya. Bagaimana nak dikongsikan tentang itu? Okay, saudara Anim, kawasan ini asalnya memang tidak selamat untuk digunakan lah. Kalau kita lihat keadaan bubungnya, keadaan pintunya semua sudah dimakan anak-anak dan juga bangunan-bangunan lama. So tempat ini adalah merupakan salah satu tempat wakaf. Dan seperti mana kita memerlukan RM300,000 ini, saya hanya memerlukan RM10 sahaja daripada tuan-tuan dan puan-puan, yakni RM30,000 yang menonton pada hari ini, insya-Allah lah, mudah-mudahan hanya menerima RM10, insya-Allah kita akan dapat RM300,000 tu akan menyelesaikan kesemua yang ada pada bangunan-bangunan tersebut pada waktu sekarang lah. Dapat diadakan tempat yang lebih selesa lah untuk murid-murid tahfiz, hafiz-hafizah kita, sebab 15 Syawal ya Ustaz ya nak masuk, insya-Allah kemasukan mereka, murid-murid pun dah ada. Okey, bagaimana dengan yang terbaik untuk disalurkan? Sedikitlah kebaikan kalau kita berinfak melalui jalan ini. Ustaz juga nak menjentik hati kami yang sedang mendengar ini kan, sama-sama untuk kita lakukan di malam pencituan akhir Ramadan. Silakan Ustaz. Kita sudah masuk fasa 10 malam akhir ini, yakni kita sedang mengejar Lailatul Qadar. Tapi saya nak beritahu kepada tuan-tuan dan puan bahawasanya insya-Allah kita tak akan jadi miskin apabila kita bersedekah. Sahabat bertanya kepada Nabi, sedekah mana yang paling afdal? Sadaqatun fi Ramadan, yakni sedekah pada bulan Ramadan. Yang kedua, Nabi SAW bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min mal." Tidak akan berkurang hartanya sekiranya seorang itu bersedekah. Apabila kita bersedekah akan menjalinkan hubungan ketaatan kita kepada Allah, mengikuti sunnah Nabi SAW, yang Nabi SAW yang amat pemurah sekali adalah pada bulan Ramadan. Nabi akan menyantuni anak yatim, mengutamakan fakir miskin, dan insya-Allah mudah-mudahan saya berdoa kepada semua rakyat Malaysia yang menonton pada hari ini agar Allah SWT menerima segala amalan kita kerana kita membantu Mat Tahfiz Imaniah Zahidiyah, dan semoga harta kita semua diberkati oleh Allah dan kita memperolehi malam Lailatul Qadar dengan kita memperbanyakkan bersedekah. Alhamdulillah. Amin. Okey Ustaz, yang terakhirnya kongsikan bagaimana yang terbaik untuk mereka salurkan infak itu, dan website ada untuk ataupun mana-mana nombor telefon yang mungkin ada pertanyaan daripada penonton. Poster saya dah keluar lah tu. Ada nombor akaunnya, ada Maybanknya, ada CIMB-nya, dan ada nombor telefon saya 017-375-9076. Ingat rakyat Malaysia, saya hanya perlukan RM10 saja, 30,000 orang derma pada matis, insya-Allah 300,000 selesai masalah. Amin, insya-Allah. Ada bank pelbagai dan juga ada QR code juga. Anda boleh pilih yang mana satu yang paling mudah untuk anda salurkan infak untuk kita sama-sama memastikan keselesaan yang dapat diraih oleh hafiz-hafizah kita yang akan masuk di Mahat Tahfiz Imaniah Zahidiyah Matis Cawangan Bukit Lancung Shah Alam. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Adam Shah Syahidan, pengerusi Mahat Tahfiz Imaniah Zahidiyah
Zahidiah. Dan kepada anda semua, kalau sekali lagi terlepas, jangan risau, saksikan siaran ulangan kami dan juga boleh pergi ke website mereka yang mungkin informasinya lebih padat untuk perkongsian. Okey, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini kita nak pergi ke Plaza Shah Alam. Apa cerita Haziq dengan Dayah kat sana? Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami di MHR. Penonton kami yang duduk di sekitar Shah Alam ataupun di Lembah Kelang, mana-mana sahaja yang berdekatan dengan Plaza Shah Alam, cepat-cepat datang kerana kita ada jualan pre-love bagi mereka yang ni dia barisan-barisan pengacara kami. Tengoklah macam pasukan futsal dah ni, semua baju-baju ni akan ada di sana dan juga ada macam-macam lagi selain daripada baju, kasut dan sebagainya, semuanya ada di sana dan 100% hasil jualan akan diberikan kepada mereka yang memerlukan. Siapa mereka yang memerlukan tu? Kita akan menyantuni sebuah keluarga dan juga kita akan bawakan perkembangannya di MHI. Jangan risau kalau anda beli secara beramal dan juga barangan harga, bolehlah saya katakan kalau kasut anak saya tu RM20 je jadi. Barangan original, jenama-jenama yang anda pun suka, kualitinya masih lagi baik. Dan kalau baju raya ni sepasang RM50 sahaja kita nak berikan kepada anda. Ini dia kemeriahan yang sekarang ini di sana. Dan kalau di studio ni, inilah saja perkongsian saya. Terima kasih kerana anda menemani saya seorang-seorang kat sini di studio kan. Jadi kita nak bersama dengan Haziq dan Dayah dan anda semua akan saksikan persembahan penutup daripada Syihah Zikir di studio MHI. Setakat ini kita akan bersama dengan Haziq dan juga Dayah. Nampak dah menyanyi ya? Jom sama-sama. Lupakanlah duka dan nestapa. Selamat, selamat Hari Raya. Ya, itu dia persembahan istimewa. Kau nak tahu konsert kami dihadiri oleh ramai orang. Ramai peminat-peminat Malaysia hari ini. Ya. Kalau tengok, penuhnya orang hari ini. Dan sampaikan ada yang berebut-rebut baju. Ya. Ada yang berebut dengan Dayah. Ya, ini adalah kisah benar untuk semua penonton Malaysia hari ini. Kami berada di Plaza Shah Alam untuk jualan amal baju-baju dan juga barangan daripada pengacara Malaysia hari ini. Original. Kita ada kasut. Cerita Aziz, kita ada apa? Kita ada baju, kasut, lagi seluar, baju raya, kasut baby. Semua barang-barang tu dijual dengan harga yang sangat murah. Bayangkan kasut baby. Okey. Ni RM20. Okey, kita dah juga ada model di sini, nampak? Suka tak? Cantik tak? Cantik. Kita buat nasib baik dia hangguk. Nasib Saya baik. pun risau, tolong hangguk dik. Okey. Dan juga kalau nak tahu tadi, kalau seorang beli, katanya beli sampai 3-4. Dan kita sudah pun ada perebutan. Abang nak 2 helai ke? Abang dah beli 2 helai kan? Abang nak 2 helai. Dia 2 helai. Saya nak bawakan kepada anda semuanya salah satu pembeli yang hampir tak nak cakap bergaduh, tapi hampir berentak dengan saya. Berentak lah. Barang yang dia nak beli tu sama dengan Dayah. Okay. Tapi dia siap nego. Saya kata beli satu okey, lagi sedikit. Saya nak 2. Dia nak 2. Aduh. Okay, bang, kenapa agaknya abang pilih kedua-dua jaket tu? Kita akan angkat jaket tu selepas ni. Sebab saya memang budak sukan kan. Memang main bola lah. So dia beli jaket. Sebab apa? Dekat sini bertema. Ada yang barang sukan, ada barang yang baju raya, ada baju kurung, baju kebaya. Dan semua barang-barang tu dijual dengan harga daripada RM50 ke RM150. Okey, nak tunjuklah ya. Abang, saya tunjuk abang punya baju Kita tunjuk baju abang tu beli. Kenapa berebut tadi baju tu? Sebab? Okey. Ni baju dia. Okey, baik. Okey, ini dia. Sebab baju. Saya sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, saya berniat untuk beli untuk suami saya, tapi saiz dia agak kecil. Ya, tapi semua orang meyakinkan beli je. Tapi abang ni kata dia nak beli dua-dua. Bang, ni dua-dua ni. Dah lock. Kalau anda nak tahu, kalau baju-baju sebegini, pengacaranya namanya Harim Miswan, kan, bahagian sukan. Jadi nak tunjuk juga, bukan Hanif je. Kita bawakan anda baju Rina Hazrina di sana. Tak pernah guna baju ni. Designer punya baju. Fashion designer punya baju. Sangat cantik. Rina Hazrina punya. Ya. Baju ni, bayangkan kalau kita tengok ni, dia punya berat ni. Betul. Berat lagi perasaan saya untuk melepaskan jaket tadi. Sudahlah Dayah. Lupakanlah baju tu. Orang lain dah beli. Okey, dan kalau dilihat di sini memang berlakunya pembelian yang sangat-sangat meriah. Dan saya nak bagi tahu persediaan pula daripada tim kami di Malaysia hari ini. Tahniah juga diucap kepada tim. Katanya semalam persiapan ni daripada pukul 10 malam. 10 malam sampai pukul 12 tengah malam diorang ada kat sini untuk menyiapkan barang-barang ini untuk dijual kepada anda semua. Yang kita bagi harga
semua dan juga barang-barang ni dia punya hasil jualan akan kita salurkan, sumbangkan kepada mereka yang memerlukan. 100%. Baju ni RM70 je. Ni baju siapa? Dayah Bakar. Oh, baju Dayah? Ya. Kita nak tengok baju Haziq Husni mana? Tunjuk sikit Baju lah. Haziq Husni lah. Ha. Lepas ni saya akan bawa anda kepada Saya pembeli. Baju Haziq Husni kat depan sana. Ori tau. Baju Oh, Haziq. saja bagi tahu lah tu ori. Okey, abang. Abang beli baju apa? Apa saya nampak bergaya sekali, bang? Tak ada. Saya kebetulan memang suka Jaket. untuk jaket-jaket untuk pergi kerja atau untuk jalan-jalan. Berapa? RM40 je ni. RM40. RM40 je. Ni ada brand ni, bang. Wah, branded je ini ni. bang, baju Abang, baju abang ni. pakai ni bang. Bukan. Okey, Bukan. Ini orang rumah saya. Oh, orang rumah punya. Bang, saya nak bagi tahu je lah. Ni baju saya. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Baju bang. Raya laku kat sini. Baju saya. Ah, ni. Je. Okey, lagi. Ni baju saya, ni baju saya. Ni baju Haziq Husni. Ni. Baju ni saya pakai masa birthday bapak saya. Sekali je saya pernah pakai. Warna pink. Baju ni pula Haziq pernah pakai masa birthday pakcik dia. Tak. Semua baju masa birthday pakcik. Ini Haziq beli masa gaji pertama. Okey, kita bawa kat ya ke Haziq? Yes. Okey, mari. Jom. Jaket-jaket ni murah semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Haziq. Apa khabar Abang dan kakak ni beli baju Melayu. Dari mana ni? Daripada Shah Alam Section 13. Shah Alam Section 13. Okey, 13 kita tunjuk sikit baju. Kita tunjuk sikit. Wah. Ya Allah, comel. Comel gitu. Abang punya baby blue. Baby blue. Ya, baby blue. Memang tema tahun ni baby blue ke? Sebenarnya nak ganti baju baby blue yang dah tersetrika, yang dah terbakar. Oh, terima kasih kongsi kisah sebenar kepada kami. Ya. Untuk Acik pula macam mana? Ini kenapa beli yang jual? Sebenarnya nak cari baju untuk khatam Quran malam ni. Khatam Quran Masya Allah. sana. It should be warna putih, tapi tak ada putih ni boleh. Ini pun Masya tenang, Allah. warna Okey, dia tenang. Saya bagi tips styling sikit Makcik. Sebab ni warna dia cream, kat sini ada putih-putih silver. Pakai tudung putih. Ya, betul. Tudung putih nampak lebih berseri. Tudung putih boleh. Coklat cair boleh. Off-white. Okey, nampak. Kat sini bukan setakat kami buat jual amal, kita juga bagi tips fashion kepada anda. Ya, sebab kita akan ada host sepanjang hari. Terima kasih kerana membeli. Terima kasih, bang. Okey, adik. Adik beli apa-apa tak? Tak ada beli apa-apa. Ikut nenek atuk je. Ya, Okey. saya jangkakan sampai ke pukul 6 petang ni akan ramai lagi orang yang akan datang. Sebab ini baru buka Plaza Shah Alam ni baru je buka. Kita akan ada kat sini sampai pukul 6 petang barang-barang pengacara MHI. Mungkin kita akan bawa lagi ekstra nanti. Betul. Dan sebenarnya kalau tengok sekarang ni saya rasa dah hampir berkurang lah. Dah berkurang. 30% orang beli. Jadi kepada anda tak boleh lepaskan peluang ini. Dan kalau risau alamak tak ada cash, kita ada QR code. QR ni. Kita boleh bayar sekarang. Kita bersama tutup nama. salah seorang producer juga di sini, nampak yang sibuk menjadi bahagian finance. Dia banker. Banker. Beli apa ni kak? Ni saya. Kita tunjuk. Saya dapat Cotton On punya baju ni. Cantik. Wow, ni baju Fariha On. Tie-dye. Okey, cantik. Lagi. Lepas tu yang ni. Tak, dua je ni paper. Kemudian yang ni. Ni pun cantik. Okey. Apa ni? Oh, blouse. Oh, okey. Macam saya kenal baju ni. Murah saja. Saya ke? Membeli sambil menderma kan? So yang ni tadi 30. Tak tahu saya cakap apa. Macam saya kenal baju ni. Rupanya baju dia. Baju saya. Jadi ini bukanlah kita reka cipta ya. Memang kebanyakannya memang alhamdulillah laris lah ya. Sangat laris. Baju-baju dekat sini semua adalah baju-baju yang mungkin baru digunakan sekali atau dua kali. Atau tak pernah guna macam saya. Tak pernah guna pun ada. So kalau anda nak tengok, datang beramai-ramai ke Plaza Shah Alam. Sekali lagi kami bagi tahu sampai pukul 6 petang kita akan ada di sini. Boleh bawa cash, boleh juga bayar menggunakan QR Pay. Jadi datang tengok dulu. Yang window shopping. Betul. Yang paling penting semua ini kita salurkan kepada mereka memerlukan. Kiranya membeli sambil menderma. Okey, sebenarnya kita ada persembahan dekat studio tu. Bukan kita Haziq. Kita dah buat persembahan tadi. Kita dah nyanyi kat sini, tapi siapa pula yang akan buat persembahan kat studio? Jadi jom kita bersama dengan Anim di MHI. Bye. Jangan lupa datang. Okey. Aduh, tadi bukan main babai lagi. Rupanya dia kembali bersama dengan kami. Ini dia. Bukan kembali dengan saya je ni. Yang tadi duk sibuk dah berucap kan. Terima kasih kepada penyokong-penyokong saya. Dia kembali dekat set kita. Tadi saya dah masuk kereta. Dah masuk dah gerak sikit macam zuk. Rindunya dekat Anim. Datang balik. Minta maaf semua. Rindu sangat comeback. Dia tak boleh tengok. She again. Masih lagi dengan dia kan. Okey, sebenarnya ada satu lagi persembahan daripada Syiha. Tapi sebelum tu kita nak tahan sikit. Kita nak tanyalah. Kan? Soalan apa? Matematik ke sejarah? Sejarah lah. Sejarah. Matematik kita pun ke laut juga. Okey. Antara yang sememangnya menjadikan kalian berdua adalah satu sekepala lah. Apa yang perkara yang sentiasa
diingati sepanjang raya ke, momen gathering bersama ke, nak cerita pasal adik-beradik punya perangai? Wah, saya selalunya diselamatkan. Ya, diselamatkan oleh kakak saya lah. Di antara peristiwa di mana saya nak semua penonton ni berhati-hati. Di mana saya pernah, ya, satu ketika seronok membunga api. Tiba-tiba akak datang ambil air. So, gerobak. Kenapa? Rambut saya afro. Lepas tu kena bunga api terbakar. Terbakar dah? Tengah terbakar dia tak sedar. Maknanya awak tak perasan pun terbakar dah tu? Tak perasan. She punya kepala kebal. Dah separuh dah pergi. Dah separuh dah. Kita tengah happy-happy. Dulu pula tak ada rebonding, tak ada duit dah buat rebonding. Rambut yelah macam tu kan. Lepas tu kita seronok-seronok. Paper datang simbah air. Kenapa? Punya dah terbakar separuh dah. Takutnya. Kan? Kesan separuh tu naik balik dia straight. So depan je ginting. Ya Allah. Nasib baik kejadian dia elok sekarang. Janjilah, Beb. Janjilah. Okey, itu dia. Kita dapatlah kenal sikit kan Jihan dengan Ida. Terima kasih banyak-banyak kongsikan. Okey, kita nak persembahkan. Bukan kita lah. Mereka berdua akan mempersembahkan lagu terakhir. Tapi sebelum tu, sekali lagi kita nak kongsikan kepada anda. Cepat-cepat datang ke Plaza Shah Alam. Ada barangan pre-love item daripada pengacara MHI. Kita nak tunggu juga orang sebelah ni. Mana tahu nak bagi pre-love dia. Kan? Okey. Barangan ini semuanya sememangnya harga mampu milik bagi mereka yang mungkin nak cari baju raya ketiga, raya keempat, raya kelima kan. RM50 dan ke bawah, insya-Allah anda akan dapat satu set komplit barangan designer, barangan-barangan kami yang sememangnya 100% jualan ini akan diserahkan kepada mereka yang memerlukan. Juga perkembangan ini kita akan kongsikan bersama dengan anda secara terperinci di MHI. Nampak? Ini kasut saya tau. Ya ke? Ada orang cuba dah. Original. Maknanya saiz kasut saya budak. sama dengan budak ni lah ya. Macam-macam kasut ada. Kasut budak-budak ada. Semuanya jual murah-murah. Yang tadi tu saya jual RM30 je. Serius? RM30 saja. Memang anda dapat menyumbangkan sekali. Okey, sampai-sampai tu Syiha. The stage is yours. Janji. Yes, my time to shine. Janji sedang-sedang. Okey. Okey, itu dia. Kita persilakan Syiha dan juga Ida. Kita jumpa esok di MHI. Jaga diri. Okey, jom. Selamat berhari raya. Selamat berhari raya. Ucapanku untuk semua. Kita mengeratkan semula hubungan saudara yang terpisah. Ready?